Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Atika binti Adnan. Hari ini kita akan pelajari unit 17 kebersihan alam tanggungjawab bersama. Jadikan amalan. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mempersembahkan pantun dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Sekarang, mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, halaman 30. Mari kita baca pantun itu bersama-sama. Pergi ke pekan membeli lada, lada ditimbang berat sekati. Air digunakan berpada-pada, jangan dibuang sesuka hati. Mari kita fahami maksud pembayang tersebut. Air digunakan berpada-pada, jangan dibuang sesuka hati. Apakah maksudnya? Ya, maksudnya bila kita mandi, kita mestilah mandi dalam tempoh yang singkat, tidak terlalu lama sehingga membazirkan air. Yang kedua, kita mestilah menggunakan air secukupnya untuk membasuh pinggan dan mangkuk. Jangan main air di sinki. Dan yang ketiga, sentiasa memastikan paip air ditutup dengan rapi. Walaupun kita tutup sikit, air tu menitik-nitik, tapi menitik-nitik tu sangatlah membazir dan akan mengakibatkan bil air meningkat. Jadi bantu ibu bapa adik-adik dengan memastikan air semua ditutup dengan rapi. Baiklah, sekarang mari kita lihat rangkap yang kedua. Pasang pelita di tepi tangga, nampak menarik cahaya terang. Marilah kita jimatkan tenaga, bil elektrik dapat dikurang. Sekarang mari kita lihat apakah maksud bagi baris tersebut. Marilah kita jimatkan tenaga, bil elektrik dapat dikurang. Maksud tersiratnya ialah kita haruslah memasang penghawa dingin pada waktu yang diperlukan sahaja, iaitu ketika waktu adik-adik betul-betul berasa panas. Dan yang kedua, kita perlulah memastikan lampu sentiasa bertutup, terutama ketika siang hari dan apabila tak digunakan supaya ini tidak membazir. Bila tidak membazir, bil api juga dapat dikurangkan. Jom kita kurangkan bil api bersama-sama. Sekarang kita lihat pula rangkap yang ketiga. Mari mencari buah keranji, buah berangan, juga bidara. Berkongsi kereta amalan terpuji, dapat hindari pencemaran udara. Apakah yang dimaksudkan dalam baris yang ketiga dan keempat? Berkongsi kereta amalan terpuji dapat hindari pencemaran udara. Mari kita lihat bersama. Di sebalik baris yang ketiga dan keempat, ia membawa maksud bahawa kita perlulah mencari inisiatif untuk mengurangkan pencemaran udara dengan menaiki kemudahan pengangkutan awam seperti kereta api, bas, ataupun menaiki kereta bersama-sama untuk ke tempat kerja dan menghantar anak ke sekolah. Ini dapat mengurangkan pencemaran udara. Sekarang kita lihat rangkap yang terakhir. Pokok pegaga daunnya banyak, tanam selasih di bawah bara, jimatkan tenaga, air dan minyak, alam bersih, masyarakat sejahtera. Apakah yang dimaksudkan dengan baris 3 dan baris yang keempat yang digariskan merah itu? Ya, maksudnya sumber alam juga boleh habis. Penjimatan adalah cara kita memelihara dan memelihara alam sekitar. Kita juga akan beruntung. Dan untuk mengguna sumber alam sekarang, kita perlu ingat generasi akan datang yang terdiri daripada anak, cucu, cicit kita sendiri. Adakah kita ingin melihat mereka dalam kesusahan, dalam pencemaran, dalam kesulitan? Takkan. Jadi,
Sama-sama kita bekerjasama, membantu, memelihara dan memelihara alam sekitar. Sekarang, mari kita lihat buku latihan Bahasa Melayu tahun 2, Jilid 2, halaman 32. Mari kita lihat pantun Hijaukanlah Bumi Kita bersama-sama. Adik-adik masih ingat pembayang dan maksud pantun? Mari kita lakukan tugasan ini bersama-sama. Baik, yang pertama, udara senja, redup dan nyaman. Pembayang nombor 1 adalah untuk maksud yang di baris ketiga. Marilah kita hijaukan laman berakhir dengan man dan man. Jadi kita lihat yang nombor 4 untuk menjawab baris yang kedua. Pokok ditanam keliling rumah. Maka pembayang bagi maksud pantun tersebut mestilah berakhir dengan mah. Antara 4 jawapan yang ada, manakah yang tepat? Yang tepat adalah Suria terbenam di hujung pamah. Mari kita baca bersama-sama rangkap yang pertama. Udara senja redup dan nyaman, suria terbenam di hujung pamah. Marilah kita hijaukan laman, pokok ditanam keliling rumah. Pandai adik-adik jawab rangkap yang pertama. Sekarang mari kita buat rangkap yang kedua pula. Baiklah adik-adik, berdasarkan rangkap yang kedua, kita perlu selesaikan baris yang ketiga. Mari kita lihat pembayang bagi baris yang ketiga, iaitu baris pertama, ikan pelata di dalam tacau, berakhir dengan rima jauh. Jadi, jawapan manakah yang tepat untuk melengkapkan baris yang ketiga? Adakah nombor 1, 2 atau 3? Yang tepat adalah hutan kita subur menghijau. Jadi, mari kita baca bersama-sama bagi rangkap yang kedua. Ikan pelata di dalam tacau hendak disisih di tepi laman. Hutan kita subur menghijau, udara bersih, segar dan nyaman. Memandangkan kita telah bersama-sama menyelesaikan rangkap yang pertama dan kedua, jadi adalah lebih mudah untuk kita selesaikan rangkap yang ketiga dan rangkap yang keempat. Kalau adik-adik perasan, jawapan yang telah kita gunakan adalah berwarna hitam, manakala jawapan yang belum kita gunakan berwarna merah. Mari kita selesaikan bersama-sama. Baik, mari kita lihat rangkap yang ketiga. Rangkap yang ketiga memerlukan jawapan bagi baris yang pertama. Baris pertama berkaitan dengan maksud pantun yang di dalam baris ketiga, iaitu beg plastik usah digunakan, di mana rima akhirnya adalah bunyi kan. Jadi antara dua, buah betik anak dimakan dengan badan sihat penyakit kurang. Manakah yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah buah betik enak dimakan. Oleh itu, mari kita baca bersama-sama rangkap yang ketiga. Buah betik enak dimakan, makan nanti di tepi kolam. Beg plastik usah digunakan kerana nanti kotor alam. Maka secara tak langsung, jawapan terakhir yang tinggal itulah jawapan untuk melengkapkan rangkap terakhir baris yang keempat, iaitu badan sihat penyakit kurang. Itu, marilah kita baca pantun tersebut bersama-sama. Bintang kejora di sebalik kamar, cantik terlihat bersinar terang. Bersih udara tidak tercemar, badan sihat, penyakit kurang. Selain daripada sumber alam, pantun juga adalah warisan kita. Oleh itu, sama-samalah kita pelihara kedua-duanya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.